Minta tak upah dengan suami nyusu anak? Boleh keling tak ni? Nak keling tahun bila ni? 30 tahun lepas. Mok cik umur 60 dah. Tadi saya ada baca komen-komen, ada yang kata, Ustazah, sedihnya saya tak dapat menyusu anak. Cuma saya tak tahulah sebab apa. Dia tak tuliskan. Mungkin ada orang yang ada masalah. Jadi bila dengar ceramah tentang penyusuan susu ibu, saya selalu rasa macam saya kurang. Saya ada kekurangan sebagai seorang ibu. Wallahualam, mungkin dia sakit ke, wallahualam. Jadi, bagi orang yang ada masalah, lalu dia tak dapat menyusu, usahlah bersedih. Selagi mana kita rasa macam kita sebenarnya nak tapi tak mampu, terhalang kerana keuzuran atau apa-apa sebab, mudah-mudahan Allah tetap berikan pahala seperti mana seorang ibu menyusu. Kedua, mudah-mudahan Allah tetap berikan kebaikan kepada anak kita. Kalaupun kita tak mampu, kebaikan tu tetap dapat sebagaimana yang kita harapkan anak kita dapat daripada susu ibu, insya-Allah. Okey, kita sambung cerita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Surah apa ibu-ibu? Al-Qasas ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia hingga kenyang, dan apabila engkau bimbang terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan padamu anakmu dan menjadikannya seorang rasul. Subhanallah. Daripada firman Allah ini, apa yang kita boleh dapat antara pengajarannya ialah ibu-ibu yang menyusukan anak, sejauh mana anak itu pergi, sejauh mana anak itu mungkin lari, dia pasti akan kembali semula kepada ibunya. Barakah susu ibu. Sebagaimana peristiwa Nabi Musa ini telah dihanyutkan ke sungai Nil, lalu ditemui ibu Nabi Musa pesan kepada anak perempuan yang bernama Maryam, kakak kepada Nabi Musa alaihissalam. Dipesan ibu ni kepada Maryam, si kakak ni, dengan pesanan yang umum saja. Kamu perhatikanlah ke mana pergi adikmu itu. Saya baca terjemahan dan tafsiran ulama, subhanallah, tentang ayat ni. Ada perbezaan apabila kita ni nak beri pesanan kepada anak perempuan kena beza, anak lelaki beza. Bila anak perempuan dalam Al-Quran, kalau berkait dengan perempuan, biasanya pesanan umum saja. Tapi bila berkait dengan lelaki, dia kena detail. Jadi, pesan ibu ni kepada si kakak kepada Nabi Musa, kamu pergi perhatikan adikmu itu. Tak perlu detail. Kamu pergi perhati jauh-jauh, jangan dekat sangat, nanti kan orang perasan. Lepas tu kamu sekian-sekian, nanti ni. Tak perlu detail. Tapi kalau anak lelaki, dia kena detail. Samalah juga kalau nak pesan apa-apa ke tok lelaki, ke suami, kena detail. Kalau kita pesan, abang-abang, kita nak pergi dengar ceramah ni, Ustazah Asmat mari. Pandai-pandailah buat apa-apa yang patut kat rumah ni. Dia pun bela apa yang patut. Semua dia nampak tak patut belaka. Sebab tu bila balik, duk buat benda-benda macam tak ada perubahan. Benda yang patut semua okey belaka. Tapi kalau kita minta, nanti tolong angkat baju deh, tak takut bimbang. Lepas tu tolong ada sapah tu, lepas tu lagi. Dia akan buat kalau pesan betul-betul. Tapi kalau anak perempuan lain, boleh diberi pesanan umum. Sama dengan peristiwa ni, antara tafsiran ayat ni, kalau kita buat kajian mendalam peristiwa Nabi Musa ni, itulah yang berlaku. Sebab si kakak ni masih lagi remaja tapi sangat pandai. Dia bukan follow rapat-rapat pergerakan tu, dia tengok daripada jauh-jauh dan dia bersembunyi. Sampailah dia nampak daripada jauh bagaimana Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Firaun, ibunda kita Sayyidatina Asiyah,
Bila buka peti tu tengok seorang bayi lelaki. Dan bayi lelaki iaitu Nabi Musa ini, wajah dia rupanya tak sama dengan bayi-bayi yang lain. Dari segi keindahan rupa parasnya, warna kulitnya berbeza dengan Asia sendiri, berbeza dengan Firaun, berbeza dengan Arab Mesir, berbeza dengan Arab yang datang melalui jalur Nabi Musa ni. Jadi bila kali pertama tengok bayi yang begitu indah rupawan ni, terus hati terpersona, mata tu terpersona, hati terus jatuh. Jadi ketika Asia melihat dan Asia cuba membawa bayi lelaki ini kepada suaminya Firaun, lalu Firaun juga terpana dengan keindahan Nabi Musa alaihi salam. Dan peringkat awal Nabi Musa panggil askar untuk membunuh. Lalu dipujuk beberapa kali oleh Asia. Dan Asia memberi jaminan, mustahil anak ini akan menentangmu. Sekarang Nabi Musa menjadi anak angkat kepada Firaun. Dibesarkan dalam istana Firaun. Masya Allah. Akhirnya dengan kelembutan, dengan pujuk rayu sekian-sekian, Nabi Musa alaihi salam berada di istana Firaun. Dan ketika inilah kebijaksanaan kakak Nabi Musa, iaitu Maryam ni. Dia tengok daripada jauh, bukan rapat-rapat. Ketika mencari, zaman tu bukan ada susu formula. Maka bila baby ini nak dicarikan ibu susuan, dicarilah wanita sekian-sekian, semua ditolak. Kerana baby ni dia boleh bezakan. Walaupun kita rasa susu ibu semua sama je belaka, tetapi sebenarnya berbeza mengikut ibu masing-masing. Jadi si anak ni dah tahu, dah rasa bau ibu dia macam mana. Akhirnya subhanallah, kakak ni pun beratur juga. Lalu dia pun beritahu. Dia cakap, saya macam pernah, dan ini dirakam dalam Al-Quran, kebijaksanaan kakak Nabi Musa AS. Dia sebut, saya macam pernah dengar ada satu kampung ni, ada seorang wanita ni, tapi saya tak pastilah. Dia sangat pandai mengasuh anak. Dia tak cakap, saya tahu ada seorang wanita sekian-sekian. Cuma ayat dia, saya rasa macam pernah terdengar. Dia tak nak timbulkan keraguan kepada Firaun tentera, seolahnya dia ni kenal betul wanita ni. Kalau tak salah saya, ayatnya begitu. Akhirnya dipanggillah ibu kepada Nabi Musa AS untuk menyusu. Lalu Nabi Musa terus menyusukan. Sebagaimana firman Allah ini, kami akan mengembalikan kepadamu anakmu itu. Akhirnya ibu Nabi Musa menjadi ibu, memang bukan ibu susuan, memang ibu kandung pun, dan berada di istana Firaun untuk menyusukan Nabi Musa AS. Allahu Akbar. Di antara hikmah terbesar penyusuan susu ibu adalah rapatnya hubungan ibu dengan anak, ketaatan ibu dan anak, kembalinya hati ibu anak walaupun dah pergi jauh, kerana barakah susu ibu itu sendiri bertukar menjadi darah daging yang membesarkan anak. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Bila kita pergi kepada penyusuan susu ibu, itulah ceritanya. Masya Allah. Dari segi hukum, saya nak cakap dari segi hukum hakam. Apa hukum menyusukan anak, wajib ke sunat? Cuba jawab. Wajib ke sunat? Betul. Hukumnya mengikut mazhab Syafi'i kita, dan memang mengikut ijma' ulama' pun hukumnya adalah sunat. Hukum dia sunat. Kalau suami paksa ataupun suami wajibkan, saya wajibkan kamu susukan anak kita. Sekarang ni wajib ke sunat? Dah confuse lagi. Hukumnya tetap sunat. Sebenarnya hak memberi susu adalah hak si ibu. Walaupun suami paksa, kalau ibu tak nak menyusu, isteri ini tak dikatakan derhaka. Tak dikatakan derhaka. Ini mazhab Syafi'i. Boleh semak, boleh cek Jabatan Mufti Wilayah dan lain-lain. Kena jelas. Walaupun suami kata saya wajibkan, ini perintah saya, awak tak boleh langgar perintah seorang suami. Tetapi kerana menyusu ini memerlukan pengorbanan, kesusahan, kepayahan, memakan tenaga dan banyak perkara, kadang terlalu sakit dan sebagainya. Jadi itu adalah hak kepada si ibu. Maka apabila si ibu melakukan memberi susu, dia beri pahala ibadah.
Dan di dalam mazhab Syafi'i kita, sekiranya isteri minta upah untuk dia menyusu anak, suami wajib beri upah. Hukumnya bukan sunat, wajib. Saya sebut lagi sekali. Sekiranya isteri minta ataupun bekas isteri minta, lepas bersalin, suami jatuhkan lafaz contoh. Jadi sekarang bekas isteri menyusu dalam tempoh 2 tahun dan dia minta untuk upah dia menyusu anak. Hukum ke atas suami itu wajib beri upah. Dia termasuk nafkah wajib. Minta tak upah dengan suami nyusu anak? Boleh keling tak ni? Nak keling tahun bila ni? 30 tahun lepas. Mak cik umur 60 dah. Dah tahu dulu boleh minta upah. Ni baru tahu ni Ustazah. Boleh keling tak? Boleh tak? Keling kalau anak 6 orang, kira sehari bla bla bla, boleh dah gelang sutik. Kalau anak seorang, anak 7, sini lagi. Okey. Macam ni. Saya ulang lagi sekali. Pasal upah ni, ini bukan pernyataan saya ya. Ini adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita cari. Saya bacakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jap. Kena cari. Okey. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, ia merupakan surah yang ke-65, ayat yang ke-6. Surah ayat ni panjang dan saya baca terjemahan. Terjemahannya saya terus pergi. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusu dengan cara yang baik. Dan sebaliknya jika kamu kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukan. Maksudnya contoh kalau isi sakit, isi tak mampu menyusu, bila tak mampu juga untuk susu formula dan susu ibu ni memang yang terbaik, maka bolehlah mencari wanita lain untuk menyusukan. Saya nak tanya, kalaulah perempuan bukan Islam menyusukan anak orang Islam, boleh ke tak boleh? Confused. Jawapannya boleh, harus, bukan jadi haram tak. Maksudnya kalau bukan Islam menyusu pun harus hukumnya. Tapi kalau kita nak cari ibu susuan, carilah wanita yang berakhlak, wanita yang baik. Sebab susu itu akan mempengaruhi akhlak anak itu. Jadi ibu ni kadang-kadang dia jaga diri dia, akhlak dia masa ngandung je. Rajin ngaji, rajin itu, rajin ni dan sebagainya. Lepas dah beranak, hore. Sebab apa? Lagi-lagi dah waktu nifas tu kan, dah cuti panjang apa semua. Tapi sebenarnya akhlak ibu tu pun juga mempengaruhi dalam sepanjang tempoh dia menyusu. Sampailah sekarang pun sebenarnya. Jadi dari sudut hukumnya, kita dah faham, wanita apabila dia meminta upah daripada suaminya kerana dia dah menyusukan anak, hukumnya kalau ikut mazhab Syafi'i kita wajib diberi upah. Tapi kalau tak minta, tak jadi wajib lah. Sekarang timbul persoalan, kita baru nak minta hari ni. Baru nak minta hari ni, anak dah nikah, anak dah ada. Berundinglah. Abang tu abang pula. Orang kandung kan? Abang, Aci dok nak minta upah. Upah menda tiba-tiba ni. Kalau tahu gini dok we dengar ceramah Ustazah Asma. Aduh, apa Ustazah ni ngajom dia gini ni, bankrupt ni. Subhanallah. Benda dah berlalu. Kalau kita ikhlaskan hati, Allah beri kita pahala sedekah. Memang kita akan dapat pahala sedekah. Sebab sebenarnya kewajipan beri nafkah dan besarkan anak tu, memberi makan minum anak tu kewajipan siapa? Kewajipan ayah tu. Jadi kalau ibu tak nak menyusu, ayah ni memang wajib cari juga sesuatu yang supaya anak ini boleh teruskan hidup. Tapi sekiranya anak ini doktor cakap dia tak boleh minum susu formula sebab dia ada masalah, dia sensitif sekian-sekian, merisikokan nyawa, maka ketika itu jadi wajib ibu ni menyusu. Wajib. Tapi kalau tak sampai mudarat, maka dia jadi sunat.
Jadi sekarang kalau kita nak minta upah, jawapannya boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi sekiranya suami tak mampu nak beri, maka di situlah kita tidaklah boleh memaksa. Sebab benda pun dah berlalu. Tapi kalau suami kata bolehlah saya beri sekaligus, beli gelang sebagai upah. Kalau suami boleh buat macam ni, hebat. Maksudnya isi akan rasa, ya Allah seronoknya ni gelang sebab nyusu ni. Ni rata sebab nyusu ni. Walaupun cerita 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Ada musimat kita kata rasa nak beranak mula. Sebab nak boleh upah tu kan. Jadi kepada suami yang mendengar ini, suami-suami yang mendengar, Masya Allah, kalau anda nak beri hadiah istimewa, boleh beri hadiah sempena. Walaupun anak dah besar, ini nak beri hadiah. Hadiah benda ni hari lain saya lambat lagi. Ini adalah hadiah sebagai terima kasih saya kerana awak menyusukan anak. Jadi dia sekarang dah jadi bukan upah sebab benda dah berlalu, jadi hadiah lah. Jadi janganlah paksa sampai kat bahagian wajib tu je. Dia tak dengar penjelasan seterusnya ni hadiah ni. Tengok ceramah ustazah ni. Ustazah kata wajib, kalau dah awak dosa. Gitu.